استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin, dalam tiap-tiap kelipan mata. Wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk. Adadama wasi'ahu ilmullah. Berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata alimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Waridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini tuan-tuan, Allah Taala pilih kita sekali lagi seperti biasa dalam hashtag santapan rohani. Untuk apa? Tak dapat tidak. Allah Ta'ala pilih kami, Allah Ta'ala pilih kalian, Allah Ta'ala jentik hati saya dan Allah Ta'ala jentik hati kalian, dan Allah Ta'ala istiqamahkan saya dan Allah Ta'ala istiqamahkan kalian untuk kita pastikan apa dia? Untuk kita pastikan bagaimana kita nak menjadikan kehidupan kita sehari-hari itu lebih baik. Bermakna setiap hari ini tuan-tuan, kalau boleh ada peningkatan. Tak dapat tidak, peningkatan itu bermula daripada ilmu. Bermula daripada ilmu. Jadi sebelum saya nak menambah satu ilmu lagi dalam bentuk praktikal pada pagi ini tuan-tuan, seperti biasa saya nak tanya dahulu, apa khabar anda pada pagi ini? Apa khabar anda pada pagi ini? Tolong jawab di ruangan komen. Kerana apa? Di sebalik jawapan itu, insya-Allah pada pagi ini kita nak menambah lagi satu teknikal yang baru. Kalau boleh 2022 ni kita nak cuba tambahkan lagi satu praktikal yang baru berkenaan soalan harian yang kita berpandukan daripada hadis baginda Nabi SAW. Dan terima kasih Kak Norani Yusof. Dia tulis batin saya sihat selagi mana saya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Jawapan tu semua bagus. Tetapi pada pagi ini 2022 ni tuan-tuan, insya-Allah kita cuba nak menambah lagi satu teknikal yang baru. Bila mana 2019 kita dah ada satu hashtag yang biasa kita gunakan setiap pagi. 2020 juga kita tambah lagi dengan satu teknikal yang baru. 2021 tahun lepas kita tambah lagi dengan teknikal yang baru. Dan insya-Allah 2022 pada pagi ni tuan-tuan, saya nak tambah lagi satu ilmu yang best. Saya ulang balik, yang datang daripada perbuatan as-sahabah di hadapan Nabi SAW. Bermakna ia termasuk daripada sunnah. Terima kasih Rosmawati. Dia termasuk daripada sunnah Nabi yang tak dapat tidak, bila saya baca tadi tuan-tuan, saya rasa inilah antara jawapan yang perlu kita ulang-ulang setiap pagi. Kerana hidup makin mencabar. Jangan dikatakan hidup dalam bentuk keduniaan. Hidup dalam bentuk keagamaan pun makin mencabar. Hidup dalam bentuk
kekayaan pun makin mencabar. Hidup dalam bentuk ketiadaan apa-apa pun makin mencabar. Hidup dalam keadaan nak meneruskan kehidupan pun makin mencabar. Betul ke betul? Jadi dalam cabaran kita untuk meneruskan kehidupan ni tuan-tuan, maka tak dapat tidak. Tuan-tuan no choice. Tuan-tuan tak ada pilihan. Melainkan setiap hari wajib bertambahnya ilmu. Saya kata wajib. Setiap pagi wajib ditambahkan ilmu, kerana hanya semata dengan ilmu lah bagaimana Allah Ta'ala nak bantu kami dan kalian. Allah Ta'ala nak bantu kita kerana dengan ilmu diangkat kepada kita beberapa darajat. Dengan ilmu diberikan kepada kita beberapa kefahaman. Dengan ilmu lah tuan-tuan dibuka kepada kita banyak jalan-jalan kesempitan. Kadang-kadang stuck. Dah? Bila stuck ni tuan-tuan, ialah kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka itu bahasa lazimnya. Kalau bahasa khasnya, kita kena kembali kepada ilmu. Terima kasih. Nur Hayati, dia kata saya seorang yang salib bagus. Okey, cuma pada pagi ni kita ada satu lagi ilmu yang baru. Dan siapa teruja nak tambah praktikal untuk setiap pagi, untuk jawapan setiap pagi kalian, yang mudah-mudahan dengan praktikal ini setiap pagi kita buat, bagus dah tuan-tuan nak istiqomah tu bagus. Dah bab kata Samiza Jalil, alhamdulillah sihat selagi mana belum ajal dijemput, batin saya sihat selagi mana diredai oleh Allah. Semua ni bagus. Semua ni bagus. Tapi kita nak tambah lagi ilmu. Sebab benda yang tuan-tuan dah istiqamah sebelum daripada ini, maka insya-Allah bila tuan-tuan dah betul-betul amal, maka saya yakin dia akan telah menjadi darah dan daging. Why not? Kenapa tidak? Kalau dah jadi darah dan daging, kita tambah lagi satu ilmu baru pada pagi ini. Terima kasih Kak Norin Yusof. Siapa lagi tak sabar nak dapat satu ilmu baru dan praktikal baru yang kita akan buat setiap pagi. Terima kasih Nur Hashimah. Belanja love sikit, nak tengok love berterbangan. Cuba tekan love tu banyak-banyak. Tekan love tu banyak-banyak. Seperti biasa, teknikalnya, tanya hati dulu. Kenapa aku perlu tekan love? Adakah semata-mata arahan? Tak. Aku kasih kepada ilmu. Aku cinta kepada perubahan. Aku nak kepada ketenangan. Aku nak kepada kebahagiaan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan di penghujung nanti tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang stay tune sampai habis Santapan Rohani, di hujung nanti saya ada satu pengumuman yang penting. Saya nak cari siapakah seorang ini. Dan kalau tuan-tuan nak menjadi salah seorang daripada seorang ini, yang di belakang nanti baru saya cerita, maka stay tune sehingga penghujung Santapan Rohani bagi tuan-tuan yang ada kelapangan. Dan supaya apa? Peluang ini tuan-tuan dapat grab, kerana jarang tuan-tuan boleh dapat peluang-peluang begini untuk kita menambahkan ilmu dan kefahaman. Terima kasih kepada tuan-tuan yang terus tekan love atas kecintaannya kalian kepada ilmu dan kefahaman. Jadi, pada tuan-tuan yang tak sabar, hari ini kita bersambung daripada kitab Nasihatul Ibad karangan Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani. Yang kalau boleh 2022 ni seperti biasa saya akan lebih fokus kepada untuk macam mana nak tambahkan lagi praktikal kehidupannya kita. Biar sikit tapi ada tindakan. Daripada mengaji banyak kitab, satu pun tak buat. Perbincangan kita pada pagi ini, tajuk besarnya 3 tanda iman. Tajuk besarnya 3 tanda iman. Dirawikan bahawa suatu hari Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan para sahabat. Yang ada kitab Nasihatul Ibad, buka muka surat 52. Dirawikan bahawa satu hari ni tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW pergi jumpa dengan para sahabat. Maka baginda bertanya, "Kaifa asbahtum?" Soalan ni bila Nabi tanya kepada sahabat, setiap pagi saya akan bertanya kepada kalian. Setiap pagi insya-Allah, selagi mana ada pertemuan Santapan Rohani, selagi mana tuan-tuan nak beri rohani, tuan-tuan kenyang, selagi mana tuan-tuan nak bersama dengan saya, tak ada paksaan, la ikraha fid din. Dan maka setiap pagi saya akan tanya, kaifa asbahtum? Saya akan tanya soalan sebagaimana ditanya oleh Nabi kepada para sahabat. Kaifa asbahtum? Macam mana, apa khabar kamu pada pagi ini? Faqalu, maka berkata mereka para sahabat. Sahabat berjawab, asbahna mu'minina billah. Tulis. Ini jawapan yang kalian wajib tulis dan kita akan praktikkan setiap pagi. Dan
Bermakna praktikal yang lama-lama tu bukan tak pakai dah, sebab dah masuk dalam darah daging. Maka kita tambah lagi praktikal. Maka bila setiap pagi tatapan rohani, kalau saya tanya, kaifa asbahtum? Maka berkatalah kalian, asbahna bimu'minina billah. Artinya apa? Di pagi ini kami tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas? Dan bila saya tanya kaifa asbahtum, sebagaimana Nabi bertanya kepada para as-sahabah, kalian menjawab setiap pagi ni, bermula pagi ni. Dan maka berkatalah kalian, asbahna mu'minina billah. Atau bahasa Melayunya, di pagi ini kami tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulis, di pagi ini kami tetap beriman, ataupun aku, tak ada masalah, aku ke kami ke. Alhamdulillah. Di pagi ini saya, aku, kami tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat tulis semua? Terima kasih Kak Norani Yusof yang lain. Terima kasih Wiwi Ros. Terima kasih Mak Ngah. Power Mak Ngah ilmu pada pagi ni, insya-Allah memang powerful. Lebih power orang yang buat tindakan, bukan semata-mata mendengar. Dia buat. Dah? Dia ikut apa yang Nabi contohkan. Baik. Kemudian faqala wa ma alamatu imanikum. Maka Nabi bertanya lagi. Ingat, setiap pagi saya akan bertanya lagi soal. Bermula pagi ni saya akan tanya soalan yang baru. Kaifa asbahtum? Saya guna bahasa Arab. Tuan-tuan menjawab, asbahna bimu'minina billah. Dan ataupun jawab selalu sudahlah, Ustaz, saya tetap di pagi ini saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan tanya soal yang kedua. Dan apakah tanda-tanda imannya kalian? Kalian tulis. Setiap pagi ni tulis. Saya akan tanya besok dan sebagainya. Apa tanda-tanda ni kalian katakan aku beriman kepada Allah? Apa tanda dia? Dan maka wa ma'alamatu imanikum, apakah tanda iman kamu? Duk tulis pandai. Dan adakah tulis tu semata-mata isyarat kepada arahan? Ustaz suruh tanya, ustaz suruh buat, saya tulis lah. La. Maka saya jawab. Dan maka kalian kena jawab. Qalu, berkatalah para as-sahabah ketika Nabi tanya soal yang sama. Ketika Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, soal yang sama, nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal raha wa narda bil qada. Allah. Saya boleh bayang tuan-tuan, kalau setiap pagilah kita mulakan dengan kalam ni, Allah, betapa indahnya kehidupan kita. Betapa indah. Tulis. Bila saya tanya, apa tanda kalian berkata kalian beriman kepada Allah? Pertama, nasbiru 'alal bala. Kami tetap bersabar di atas musibah. Poin yang pertama, kalian kena jawab setiap pagi, tulis dulu supaya hafal. Nasbiru 'alal bala. Kami tetap bersabar di atas musibah. Satu. Yang kedua, wa nashkuru 'alal raha. Kami tetap bersyukur di atas kelapangan. Kami tetap bersyukur di atas kelapangan. Wa narda bil qada. Yang ketiga, kami tetap redha di atas ketentuan Allah. Dah ni antara jawapan yang kalian kena hafal dan saya akan tanya setiap pagi. Dapat tulis semua? Waalaikumsalam Ahmad Albab. Ahlan wa sahlan dalam santapan rohani. Dapat salin? Ni praktikal untuk 2022 pula. Allah. Seronok. Kalau kita ni ilmu makin bertambah, tindakan makin bertambah. Seronok tuan-tuan. Tak salah banyak mengaji. Tetapi yang lebih seronok ialah bila amalan makin bertambah, tindakan makin bertambah. Tiga kan? Bila saya tanya nanti, wama alamatu imanikum, apa tanda bertambahnya iman kamu? Apa tanda-tanda kamu kata beriman? Maka jawablah, nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal raha wa narda bil qada. Terima kasih Wiwi, betul. Aku tetap bersabar atas musibah, bersyukur atas kelapangan, dan aku redha dengan ketentuan Allah.
Tuan-tuan, kita ni manusia. Nasia, bersifat pelupa. Kadang-kadang kita bukan tak tahu setiap konsep yang Allah Ta'ala dah uruskan pada kehidupan. Namun kadang-kadang dengan situasi, dengan stres, dengan anxiety-nya, dengan masyarakat kelilingnya, membuatkan kadang-kadang kita mudah terpengaruh kepada jolokan-jolokan ataupun penafsiran-penafsiran ataupun ayat-ayat orang yang tidak diberikan kepada mereka kepahaman kepada agama. Kita pun terikut. Terima kasih Wan Ismail. Bila mana kita terikut, kadang-kadang yang kita ingat jadi lupa. Sebab tu bila mana kita berada pada satu platform untuk kita berada dalam circle santapan rohani, insya-Allah banyak ilmu yang kita akan dapatkan. Baik. Qala, telah berkata oleh Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, qada adalah ketentuan Allah yang ditetapkan sejak azali, sebelum terjadi sesuatu dan berlaku selamanya. Apa makna qada? Benda yang Tuhan dah tulis pada azali. Memang kita marah. Marah. Tapi marah pun tuan-tuan, kalau akhir sekali berlaku atas kita, terpaksa redha. Terpaksa redha dengan qada, ketentuan daripada Allah. Siapa nak rumah dia masuk lumpur, setakat masuk air ni tuan-tuan boleh bersabar dah. Alah, ustaz dah tak tahun dah banjir Kelantan contoh. Dah biasa dah dengan suasana begini. Tapi tahun ni perik juga ustaz. Dengan lumpur-lumpur masuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kadang-kadang lah, kadang kita stres tu, tak apalah. Dan bila mana disebut dengan qada, benda tu tertentu dah pada azali. Sebahagian orang yang telah makrifat kepada Allah Ta'ala berkata, sabar itu ada beberapa peringkat. Bila kita sebut, kan? Saya akan ulang balik, saya akan tanya setiap pagi, dan apa khabar? Kaifa asbahna? Kaifa asbahtum? Betul jawab, asbahna mu'minina billah. Kami berpagi-pagi ni tetap beriman kepada Allah. Dan saya ulang balik bagi yang baru. Lepas tu saya tanya lagi, wa ma alamatu imanikum? Apa tanda-tanda imannya kamu? Maka kalian menjawab, nasbiru alal bala. Kami tetap sabar dengan balak dan musibah. Dah. Sekarang ni sabar tu pula kita nak upgrade. Macam mana kita nak upgrade pula kepada sabar? Sebahagian ahli makrifah berkata mereka itu, sabar itu ada beberapa peringkat tulis. Dah. Sekarang ni kita nak upgrade pula label sabar. Kata-kata dah, sebut dah. Tuan-tuan akan buat setiap pagi. Saya doakan insya-Allah. Saya akan tanya setiap pagi, saya akan jawab setiap pagi. Baik. Cuma macam mana kita nak praktikal apa yang kita sebut tu? Ini penting. Cuba ulang ayat ni. Macam mana tuan-tuan nak praktikal benda yang kita sebut? Sebagai contoh paling mudah. Yang ni penting sangat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dalam program KIR nanti, Khusyuk Israel, saya akan ajar satu ilmu. Sebagaimana tuan-tuan maklum, saya akan bantu tuan-tuan memahami 12 rahsia praktikal khusyuk solat. 12 rahsia praktikal, dalam bentuk praktikal, rahsia khusyuk solat. Antaranya, kalau kita sampai kepada bab al-qiraah, bacaan. Bila sebut bab bacaan, antara praktikal bacaan ni, selain daripada faham, selain daripada kita kena tafakur dan muraqabah berkenaan apa yang kita baca, kata para ulama, kita kena praktik apa yang kita baca. Ni benda yang saya akan cuba bantu tuan-tuan. Sebenarnya Quran ni, setiap ayat yang kita baca tu ada praktikalnya. Sama ada dalam bentuk iman ke, dalam bentuk tauhid ke, dalam bentuk fikih ke, dalam bentuk ahwal ke, dalam bentuk sifat ke, dalam bentuk akhlak dan sebagainya, tetap ada praktikal. Dan kalau ditanya pada hari ni, kalau dibaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, macam mana kita nak praktik? Ni, cuba tulis ilmu ni. Kata ulama, barang siapa yang nak khusyuk dalam solat, apa yang dia baca dalam solat tu, dia praktik di luar solat. Usah kata di luar solat, dalam solat pun kena praktik. Subuh tadi, kita baca surah apa? Baca surah Inna a'tainakal kautsar. Contoh.
Kata ulama, kalau tuan-tuan nak mencapai khusyuk, sebab khusyuk ni kualitas yang bukan semata-mata ada dalam solat, tapi kita boleh kembangkan ia sehingga di luar solat. Ulama sebut daripada 12,000 rahsia solat. Antaranya apa? Praktik apa yang kita baca. Sama juga ni. Dan praktik apa yang kita baca. Sekarang ni tuan-tuan dah baca dan sebut setiap pagi. Nasbiru alal balak. Nasbiru alal balak. Sekarang ni nak praktiknya macam mana? Tu fokus saya. Boleh faham? Ada? Habis itu Ustaz, kami semayang ni segarlah nak baca Quran banyak ayat panjang-panjang ni. Saya lagi baca tak faham. Bila tak faham nak praktik pula susah. Sebab tu kenapa kami sediakan program khatam kitab. Khatam kitab ini satu program belajar kitab sampai khatam. Dan antara ilmu baru yang kami sediakan pada tahun ini, baca Quran faham makna. Nampak simple je tuan-tuan. Benda tu simple, siapa-siapa boleh buat. Tetapi saya confident, walaupun siapa-siapa boleh buat, tuan-tuan sendiri boleh baca tafsir, tak ramai di antara kita berjaya baca tafsir sampai habis. Tak ramai. Jadi why not, kenapa tidak kita bina satu community di alam maya. Dan community, kita buat satu jadual yang jadual itu berkala. Setiap pagi ada ustaz baca Quran dan baca makna, kita boleh dengar. Mudah-mudahan itu merupakan satu usaha daripada tak ada usaha langsung untuk kita memahami daripada perbicaraan Al-Quran. Baik, sambung. Jadi sekarang ni kita nak praktik pula bagaimana dikatakan sabar. Kata ahli makrifah, sabar itu ada berapa peringkat. Yang pertama tulis tingkatan paling atas yang dimiliki oleh Nabi, sahabat dan sebahagian tabi'in. Dan tingkatan paling atas yang dimiliki oleh Nabi. Macam mana sabar para Nabi. Lepas tu pula macam mana sabar para sahabah. Dan macam mana pula sabar para tabi'in. Lepas tu, redha menerima takdir. Tingkatan ini adalah tingkatan orang-orang yang zuhud. Dia sabar. Dalam keadaan sabar tu dia redha. Maka inilah tingkatan orang-orang yang zuhud. Yakni orang-orang yang menjauhkan diri dari kesenangan dan kemewahan dunia untuk beribadah. 2. Yang ketiga, suka dan rela menerima cobaan atau ujian. Tak kisahlah apa Tuhan nak uji aku, sabar je. Suka dan rela. Tingkatan ini adalah tingkatan siddiqin. Orang-orang yang berbakti serta selalu mempercayai sidik benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, antumul mu'minun haqqan wa rabbil Ka'bah. Kalian ni adalah benar-benar orang yang beriman demi Allah, Tuhan bagi Kaabah. Maknanya, dan tingkatan sabar bagi para nabi tak dinukilkan. Sebab itu satu standard yang dikhususkan kepada para nabi, para rasul, as-sahabah dan sebagainya. Level yang kedua, ini nih, dan redha menerima takdir, juga sebahagian daripada sabar. Redha ni, kalau saya syarah dalam lagi, redha ni pula ada 3 jenis redha. Redha dari sudut fiqh, redha dari sudut tauhid, redha dari sudut tasawuf. Tuan-tuan dah sabar tu dah bagus, tambah pula dengan redha. Sebagai contoh macam mana redha dari sudut tasawuf. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, as-sukutu tadullu ala ridha. Diam tu tanda redha. Tu kalau tuan-tuan nak upgrade. Kalau tuan-tuan tak mampu upgrade, sabarlah dulu sudut fikih. Dah? Kalau dah sabar sudut fikih, upgrade macam mana sabar pula dari sudut tauhid. Dah? Kak Yam, saya ni Kak Yam, Allah, bukan tak sabar, tapi nak cerita, nak pelepah. Aduh, dia punya bahasa dia tu, dah? Saya ni Kak Yam bukan tak sabar Kak Yam, dah? Tapi yelah, saya nak cerita je supaya nak lepahkan. Ayat dia tu macam cantik, dah? Tapi tetap berbicara. Tak ada masalah. Ini dipanggil sabar dan sudut fikih, dah? Cuma apa yang saya nak sampaikan, sekurang-kurangnya tuan-tuan faham dulu ilmu. Oh, rupa-rupanya sabar ni pun ada beberapa peringkat. Redha ni pun ada beberapa peringkat. Waalaikumsalam Nurini Mustafa. Tuan-tuan jelas yang tu dulu, jelas ilmunya. Oh, selama ni aku redha menurut makam fikih. Dan aku bukan tak redha ni Kak Nurini, bukan tak redha. Tapi itulah kalau tak cerita nanti orang tak tahu.
Tak cerita, nanti orang tak boleh ambil pengajaran, katanya kita. Dah? Bukan tak redha, tapi yelah. Saya nak cerita mudahan pakat-pakat. Macam-macam lah alasan digunakan. Tapi tak apalah. Cuma saya nak gambarkan ialah, kalau tuan-tuan nak memiliki redha dari sudut tasawuf, as-sukutu tadullu ala redha, kata Imam Ghazali. Diam tu tanda redha. Dah. Diam tu tanda redha. Diam tak cerita apa. Apa yang Tuhan beri, diam. Rojok kepada dia. Bersihkan hati kita, bersihkan diri kita daripada sifat keakuan. Allah. Yang penting saya nak sampaikan ialah, kadang-kadang bukan semua benda kita mampu buat. Bukan semua benda kita mampu buat. Namun yang penting ialah ada ilmunya. Dah? Kadang-kadang bila tuan-tuan stres, dahlah, diam sudahlah. Diam sudahlah. Contoh. Yang tu tuan-tuan dah mula duduk redha dalam maqam akhlak dan tasawuf. Bila tak mampu, berintih kepada Allah. Itu redha dalam keadaan tauhid. Redha dalam keadaan tauhid ni merintih kepada Allah. Dia kembalikan semua kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, letih ya Allah. Memang aku redha ya Allah, tapi bantu aku ya Allah. Ni tengah ada masalah ni, tengah ada macam ni. Semua dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada qudratullah. Dikembalikan kepada iradatullah. Ini dipanggil redha dalam keadaan tauhid. Dah? Kalau redha dalam keadaan pekah macam biasalah. Dia cari manusia lah. Dah? Dia cari manusia. Dalam keadaan apa? Dia redha. Tapi tak salah. Cuma saya nak gambarkan, baru nampak. Bila tuan-tuan dah ada ilmu, tuan-tuan mula prepare. 2022 ni aku nak duduk standard yang mana? Aku nak duduk maqam yang mana? Maka ingat, setiap pagi saya akan tanya soalan yang baru. Untuk 2022 ni kita dah ada ilmu baru. Dan untuk praktikal setiap pagi, saya ulang balik bagi tuan-tuan yang lewat. Setiap pagi saya akan tanya, kaifa asbahtum? Dan apa khabar pagi kalian pada hari ini? Dan kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan kamu pada pagi ini? Maka kalian pun menjawab, asbahna mu'minina billah. Ustaz, kami pada pagi ini, berpagi-paginya kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Saya akan tanya soal yang kedua. Wa ma alamatu imanikum? Apa tanda kamu beriman? Kalian menjawab, nasbiru alal bala. Kami tetap bersabar di atas musibah. Jawab dah ada, praktikalnya. Okey, hati dulu. Wa nashkuru ala rakha. Kami syukur di atas kelapangan. Wa ridha wa narda bil qada. Dan kami tak redha kepada qadanya Allah. Jelas ke jelas? Jadi bila mana soalan ini ditanya, tuan-tuan pun dah ada jawapan, maka standby setiap pagi. Kalau tuan-tuan dah simpan dekat dalam mana-mana mana-mana buku pun tak apa, atau tuan-tuan simpan dalam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, dalam note. Simpan dalam note mana-mana. Setiap pagi copy and paste pun tak apa, tak ada masalah. Tak perlu tuan-tuan nak typing. Nanti akan melambatkan fokus tuan-tuan untuk mendengar santapan rohani. Dan kalau tuan-tuan nak type pun bagus, tak ada masalah. Cuma saya tak nak larikan kalian daripada fokus. Sebab ketiga-tiga jawapan ini, saya yakin jawapan walaupun jawapannya biasa, tetapi kalau diulang, dan benda tu mula masuk dalam darah, daging, minda, mata, telinga, mulut, hadam betul-betul, dia akan menjadi satu yang luar biasa. Dalam sebuah hadis, Uqbudillah ala rida, fa illam tastati' fa fis sabri, ala ma takrahu khairun kathirun. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan ikhlas dan rida. Apabila kamu tidak mampu, maka bersabarlah. Tak mampu nak buat ibadah, sabar. Maka bersabarlah kamu terhadap perkara yang tidak kamu sukai. Tetap kena buat dalam keadaan sabar. Kerana di sebalik hal itu terdapat kebaikan yang banyak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar pada pagi ini ialah macam mana kita nak tambah lagi satu praktikal yang baru. Terima kasih Mak Ngah. Mak Ngah siap tulis tarikh 7 hari bulan 1 2022. Tarikh sejarah untuk kita tukar pula cara jawapan kita, untuk kita praktikkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Kita akan buat setiap pagi. Jadi setiap pagi saya akan tanya soalan ini. Tuan-tuan standby untuk menjawab dengan 2 jawapan. Adakah kalian jelas? Kalau jelas, tolong tak jelas di ruangan komen.
sebelum saya nak tutup dengan satu pengumuman. Pengumuman ini perlu saya selesaikan pada hari ini. Kalau jelas, tolong bantu saya type jelas di ruangan komen. Terima kasih Rosmawati yang nak bagi star rezeki untuk anak-anak pondok kami. Macam biasa tuan-tuan yang bagi star, duit tu kami boleh berkah untuk budak-budak pondok. InsyaAllah minggu ni pelajar-pelajar pondok dah mula masuk dah. InsyaAllah bermula minggu hadapan pengajian akan bermula. Jadi bagi tuan-tuan yang ada anak saudara ke apa ke nak hantar mengaji pondok, InsyaAllah boleh berhubung dengan saya. Sebab saya buka setiap tahun tak banyak, maksimum 20 orang. Tahun ni saja lebih kurang dekat 12 orang yang telah bertanya dan menempatkan diri mereka nak hantar anak. Jadi ada kekosongan lebih kurang 8 lagi. Sebab saya sewa rumah kedai, rumah kedai 4 lantai untuk buat pondok. Alhamdulillah pada tahun ni dah tahun yang ke-8, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tahun ni saya mulakan pengurusan pondok dengan agak getar tuan-tuan, tetapi tak apa, kita cuba ikhtiar dan sebagainya. Cuma yang paling penting ialah bagi tuan-tuan yang ada anak ke, anak saudara ke, anak sepupu ke dan sebagainya yang nak mengaji pondok, boleh maklumkan kepada saya. Baik, sebelum pendaftaran ditutup. Okey, jadi sebelum kita nak berpisah tuan-tuan, saya nak sampaikan satu pencarian pada pagi ini kepada tuan-tuan yang memahami atau mengetahui. Sebagaimana tuan-tuan maklum, kami ada satu program. Program ni kami tak launching setiap bulan, kami launching hanya pada bulan 12, iaitu program KK, pengajian khatam kitab ataupun belajar kitab sampai khatam. Alhamdulillah, belajar kitab sampai khatam tu satu program yang berjalan selama setahun. Dia punya promosi dia sebulan sahaja, bulan 12 hari tu. Habis bulan 12, ni bulan 1 nak start pengajian dah, minggu depan nak start pengajian. Jadi Alhamdulillah, setakat hari ni pendaftaran hampir 150 orang, takriban lebih kurang. Dan ada setengah orang yang berduit ni tuan-tuan masih lagi nak cari untuk memberi sponsorship kepada tuan-tuan yang nak belajar kitab sehingga khatam. Cuma bagi tuan-tuan yang tak dapat info pada bulan 12 hari tu, KK pada kali ini KK 4. Sebab kami dah selesai KK 1, KK ni maknanya khatam kitab. Kami dah selesai KK yang kedua. Sekarang ni dah habis dah KK yang ketiga. Dan tahun ni tahun yang keempat, tahun yang ketiga. Tapi kita dah buat KK yang keempat. Kita buat pengajian KK, belajar 4 kitab. Pertama kitab fiqh, dan kedua kita belajar kitab tauhid. Yang ketiga kita belajar kitab tasawuf. Yang keempat kita belajar tafsir Al-Quran, yakni pembacaan Quran dengan makna. Maka setiap mata pelajaran ini ada guru-guru yang membimbing. Kalau fiqh, Ustaz Muhammad bin Nazlan ada. Dia ni antara salah seorang guru juga yang mengajar di pondok saya. Yang kedua, mengajar tauhid. Kitab-kitab semua kami sediakan, kami berikan tuan-tuan. Pengaji tauhid ni Ustaz Muhammad bin Nazlan juga. Mereka ni adik-beradik, yang ni abang, yang ni adik, nama sama. Dia mengajar kitab tauhid. Dan yang ketiga, kitab tasawuf akan diajar, dibimbing oleh saya sendiri. Kami dah baca kitab ni pada KK2. Cuma pelajar yang lama rasa seronok sangat kitab ni, cuma tak dapat hadam sekali lalu. Jadi kita baca kali yang kedua. InsyaAllah seronok. Saya pun teruja nak baca kitab ni, best sangat. Kitab tasawuf ni best sangat tuan-tuan. Dan kita ada program baru pada tahun ni yang akan dibimbing oleh Ustaz Muhammad Saif, iaitu baca Quran dan terjemahan. Semua program ni tuan-tuan, kita akan baca kitab daripada kulit ke kulit sehingga khatam selama setahun. Program akan berlangsung seminggu 5 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Setiap hari tu jadualnya teratur. Pagi-pagi pukul tak silap saya pukul 6.45 pengajian Al-Quran dan terjemahan. Dan fokus kita baca terjemahan, bukan pengajian Al-Quran. Dan sebab pengajian Al-Quran ni banyak lagi para-para asatizah, Azdan Center ada, Ustaz Uwais ada. Semua ni para-para alim yang buat program untuk baca Al-Quran. Bidang kami kitab. Lepas tu pukul 10, saya pula mengajar kitab tasawuf. Kemudian ada jadual tak silap saya Ustaz Muhammad pukul 2 ke Dayak. Dan pukul 2 Ustaz Muhammad bin Nazlan mengajar kitab fiqh. Dan pukul 9 malam Ustaz Muhammad pula mengajar kitab tauhid. Dan kelebihan pengajar secara online ni, ini kelebihan dia. Kalau tuan-tuan terlepas tengok live,
Video tu tersimpan. Kalau tuan-tuan terlepas tengok live, tuan-tuan boleh tengok balik. Lah tak terlepas lah tadi hari ni ada urusan pergi immigration ke, pergi mana ke, pergi buat tayar ke apa ke. Nanti tengok balik ulangan. Itu kelebihannya kalau pengajian online. Kalau pengajian di surau masjid ni, berkat. Saya tak boleh nafi. Keberkatan tetap ada. Dan benda talaqi di hadapan ni tetap ada keberkatan. Tapi kita maklum. Zaman pandemik ni tuan-tuan, kita jangan cari alasan. Ustaz, nak pergi surau pun susah lah. Nak kena daftar, register dan sebagainya. Dan kadang-kadang kuliah pun ada on, ada off lagi. On, off, off. Sampai kita pun stres nak belajar ilmu. Dan kita nak mengaji, nak tambahkan ilmu. Jadi why not, kenapa tidak? Kita gunakan dahulu medium teknologi. Medium, internet ni untuk kita menolak alasan daripada untuk tak nak belajar. Jadi, pengajian KK ni Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad cuti. Kita akan run selama setahun. Jelas? Okey. Jadi kesimpulannya, kepada tuan-tuan yang telah mendaftar, tahniah saya ucapkan. Kepada kalian yang masih lagi belum mendaftar, pendaftaran masih lagi dibuka. Cuma ada satu hamba Allah ni, dia nak sponsor lagi satu pendaftaran. Dah. Pendaftarannya tuan-tuan, harganya adalah RM, tak silap berapa ratus? RM500 ke? 550. Ini pendaftaran, untuk pendaftaran. Dan bulanannya adalah RM150 pengajian bulanan. Tuan-tuan kalilah sendiri. Belajar sebulan 150, kelas sebulan 20 hari. 20 hari pula didarabkan dengan 4. Bermakna berapa hari? Sehari ada 4 kelas. 4 kali 5, 20. 20 kali 4 minggu, 80 kelas. Every month. Tuan-tuan hanya kena bayar RM150 sahaja. Jadi, cuma sekarang ni, untuk pendaftaran, saya faham. Kadang-kadang ada setengah orang yang berat tak mampu. Jadi, pada pagi ni, saya nak mencari seorang sahaja. Hamba Allah ni, dia nak daftar lagi, nak sponsor orang lagi, tuan-tuan. Sebab tu cerita kalau kita ikhlas nak mengaji ni, ada je orang bantu. Jadi dia nak cari seorang untuk dia bayar pendaftaran. Bagi tuan-tuan yang nak belajar kitab sampai khatam, pendaftaran seorang je saya cari percuma. Bukan percuma, telah disponsor. Ada orang nak sponsor RM550 untuk bayar pendaftaran tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan cuma sediakan RM150 untuk bayar monthly. Bayar bulanan sahaja. Dan bukan saja bulanan tuan-tuan. Dan bukan program tu, bukan program KK sahaja. Wiwi Ros. Tolong berhubung dengan Wiwi Ros. Dia dah daftar belum? Nanti kita semak. Siapa yang nak pendaftaran percuma pada pagi ini, seorang sahaja yang telah disponsor oleh seseorang ini, yang kita doakan Allah Ta'ala berkati rezeki dia, Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Kalian kena bayar bulanan sahaja. Bukan saja pengajian kitab tuan-tuan. Apa lagi sisi tambahan yang kami berikan dalam KK ni? Kalian akan diberikan 6 kali daurah. Tahunan, setahun kita ada 6 kali daurah. Dan daurah ni macam mana program pengajian, kita nak menghatamkan pula kitab-kitab kecil, tajuk-tajuk kecil. Bermakna pada hakikinya, kalian yang bersama dengan kami dalam program KK ni, kalian bukan menghatamkan 4 kitab. Tapi insyaAllah kalian akan memahami 4 kitab yang besar dan akan menghatamkan hampir 6 risalah-risalah yang kecil. Jadi saya ulang balik kepada tuan-tuan yang nak join KK ni, saya nak mencari seorang saja untuk mendapat sponsorship daripada hamba Allah ni. Dan kepada yang lain, kalau rasa berkemampuan nak daftar, ahlan wa sahlan, bersilakan. Sebelum kami menutup pendaftaran sepenuhnya. Kerana bila pengajian dah bermula, kebiasaan kami akan buka lagi sampai hujung bulan 1. Bila pengajian dah bermula tuan-tuan, kami akan tutup pelan-pelan. Dah? Jelas. Jadi pengajian KK ni pengajian yang seronok. Sebab kalau saya boleh tanya secara live pada pagi ni, berapa ramai yang baca kitab tak pernah khatam daripada kulit ke kulit. Apatah lagi fardu ain, fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, Qurannya. Ni semua fardu ain tuan-tuan. Tuan-tuan no choice, tak ada pilihan. Dan tuan-tuan bukan tak pernah belajar. Tapi saya tanya, berapa ramai di antara kita tak pernah belajar kitab sampai khatam daripada kulit ke kulit. Ketika di sekolah dulu pun, tuan-tuan boleh benarkan saya lah. Dan
Di sekolah dulu pun kita belajar buku, bukan belajar daripada page by page. Sebab tu berbeza pengajian di pondok dan pengajian di sekolah, di kolej, di universiti. Suasana yang terlalu berbeza. Saya pernah masuk kolej Madiwa di Bagasserai, Perak. Dan untuk mendaftar pra-diploma. Bila saya dapat diploma, saya boleh terus fly pergi ke Mesir. Tetapi kenapa Allah Ta'ala bukan kata sempit, saya tak boleh terima tuan-tuan sistem pengajian di kolej ni. Bila mana pertama sistem keberkatannya kurang. Nak buka kitab, nak tawasul, nak hadiah kepada tuan pengarang pun susah. Ulama dulu letih karang kitab. Kita benda dah ada, baca je. Bacalah Fatihah, sedekahlah kepada tuan pengarang. Jarang dilakukan, betul ke betul? Ada di sekolah, di universiti, nak buka kitab baca Fatihah. Nak buka buku baca Fatihah, hadiah kepada tuan pengarang. Dan kemudian yang berlaku, saya bukan memperlekeh, tidak. Tapi sebab saya ahli, saya pernah masuk universiti. Dan saya pernah masuk kolej. Suasana itu saya melaluinya sendiri. Kadang-kadang bila kita belajar tuan-tuan, kita bukan baca page by page pun. Dia ambil bab, mana muqarrar yang masuk periksa, yang tu kita akan baca. Mana bab yang masuk periksa, yang tu kita akan belajar. Mana part yang masuk periksa, benda tu lah yang cikgu akan sentuh, lecturer akan sentuh. Selebihnya bacalah sendiri. Tapi dah situasi di pondok, semua kitab kita akan baca daripada kulit ke kulit. Kulit ke kulit, kulit ke kulit. Itulah dipanggil keberkatan yang besar. Jadi saya mengalu-alukan tuan-tuan yang belum mendaftar, selagi mana pendaftaran dibuka. Dulu waktu kita buat program, waktu kita buat event, dia murah. Dalam 200 lebih sahaja, 299 kalau tak silap waktu event. Sekarang ni kita dah tutup dah untuk promosi. Jadi untuk pendaftaran harga sebenar program KK ni 550 dan bulanannya 550 dah termasuk bulan yang pertama. Dah termasuk bulan yang pertama. Dan setiap bulan 150 dengan 80 kuliah. 80 kuliah. Kalau tuan-tuan pergi surau masjid pun sekali kuliah kena masuk dalam tong. Betul tak? Kena masuk dalam tong. Takkan nak masuk RM1, masuklah RM5, RM10. 10 kali kuliah dah 100. 80 kali kuliah tak 800. Kami tak minta 800 tuan-tuan. 150 cukup. Ditambahkan pula dengan daurah. Okey? Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah. Yang tak baik itu pasti datang daripada kejahilan saya sendiri, kekurangan saya sendiri. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam hashtag Santapan Rohani. Malam ni insyaAllah, kalau sempat macam biasa pukul 8 kita ada kuliah maghrib. Baca kitab 1157 persoalan solat. Best sangat kitab tu. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.